Waalaikumsalam sejahtera. Selamat tengah hari dan selamat datang ke dalam ruang lanjutan lokal. Jadi untuk sesi pukul 2 ni, jam 2 hinggalah jam 4 petang, saya ada Zul bersama saya sekarang. Hai Zul. Hai, Assalamualaikum Datul. Waalaikumsalam. Okey, jadi saya harap audio kat sini kuat. Saya dah letak paling kuat dah. Okey Zul, Mm-mm. jadi Zul hari ni masih pakai headset sebab kita masih ada masalah tu lagi. Jangan Hmm. risau. Laptop dengan PC Laptopnya. berenang, betul? Dia orang masuk Olimpik awal. Okey, jadi Zul, boleh lagi berkongsi bersama kami hari ni apa yang Zul nak kongsikan jam 2 hingga jam 4 petang ni? Okey, basically kita sedang nampak penurunan dekat pasaran saham. Kita nampak pergerakan correction selepas kita ada kebimbangan mengenai sektor teknologi Zatul, masalah chips kan, masalah bekalan chip ekonomi buka, semua orang nakkan chip yang sama. Kita ada sektor otomotif yang menggunakan chip yang sama, kita ada sektor teknologi yang memerlukan chip yang sama, menyebabkan semua orang nak beli Betul. chip ni dan pasaran mula melihat rotation, maksudnya market mula menjangka bahawa sektor teknologi mungkin tak berapa perform, tak seperti sebelumnya, menyebabkan pelabur melihat kepada industri-industri lain Zatul. So apa yang kita nampak semasa adalah saya tak katakan sebagai risk off sebabnya kita ada sektor teknologi yang memang menyumbang sebahagian besar kepada indeks. Tetapi lain-lain sektor tu tak jatuh. Kita nampak sektor teknologi jatuh. Pulling down untuk indeks, kita nampak indeks dalam keadaan negatif semasa, tetapi sektor-sektor lain kukuh. Kita tak nampak yen pair rally jatuh, kita tak nampak untuk dollar pair pun tak ada. Saya tak nampak ini sebagai sentimen negatif lah. Saya nampak perubahan apa yang dibeli oleh pelabur, Zatul. Dan itu yang kita sedang tengok sekarang lah, menyebabkan indeks jatuh disebabkan oleh sektor teknologi tadi menyumbang sebahagian besar kepada syarikat-syarikat teknologi ni, syarikat besar Zatul. Jadi kalau saham dia orang jatuh, ia akan pulling down, dia akan pull down indeks komposit utama seperti S&P 500, Dow Jones, KLCI, China punya Hang Seng dan lain-lain. Itu yang kita nampak semasa lah. Tapi saya tak katakan ia adalah satu yang telah risk off dalam market, sebabnya tak ada event. Ini cuma orang melabur benda lain. Itu yang saya nampak sekarang lah Zatul. Itu yang Zul nampak sekarang ni dan juga Zul nak bincangkan kejap lagi bersama anda dalam sesi 2 jam ni. Sekali dengan topik Zul lah kejap lagi. Macam biasa hinggalah jam 4 petang. Kejap nak check lagi sekali share screen Zul supaya dia tak lari. Okey boleh. Okey Zul dah ready? Ready. Yep, Okey ready silakan Zatul. Zul. Thank you Zatul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi petang ni. Saya ada dua sesi hari ini, iaitu sesi dari jam 2 sehingga jam 4. Topik kita struktur motif, bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Dan sekali lagi pada jam 5 sehingga jam 6 nanti kita akan ada untuk analisa pasaran lah dari jam 5 sehingga jam 6 Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu. Waalaikumsalam Pian, Waalaikumsalam Losan dan rakan-rakan yang lain. Saya terpaksa alihkan kejap. Okey, kejap kejap. Untuk chat. Kalau tak, saya tak nampak anda punya soalan. Macam mana saya nak alih dia ni? Tak dapat juga. Kena tengok biasa lah.
Okey, jadi kita lihat dulu apa yang sedang berlaku dalam pasaran, apa yang kita nampak dalam pasaran untuk semasa. Jadi kalau kita lihat kepada event, tak ada banyak dalam sesi Asia pagi tadi. Kita ada untuk tengah malam tadi kita ada Joe Biden, Presiden US menyampaikan ucapan beliau. I don't see much daripada ucapan beliau. FOMC event itu mungkin something dia punya komen mengenai data inflation, data pekerjaan NFP pada minggu lepas. Dia nampak itu tidak membimbangkan. Household spending untuk Jepun pada petang ini kita ada untuk ZEW. Dan sebelah malam nanti kita akan ada Bank of England, Bailey akan dijadualkan untuk berucap, dan another FOMC member Williams pada sebelah malam nanti. Saya tak nampak anything significant daripada event-event ni lah. Okay? Daripada sudut data, daripada sudut sentimen pelabur, daripada sudut pergerakan indeks semasa, kita nampak bloodbath. Indeks jatuh teruk. What is happening? Basically kita nampak pelabur mula melihat kepada sektor lain. Yang menyokong banyak indeks sebelum ni adalah kepada sektor teknologi. Kita tahu dekat sektor teknologi ada masalah bekalan chip. Waalaikumsalam Jo. Dan ini menyebabkan basically chip ni perlu untuk diorang nak buat laptop, nak buat handphone, nak buat komputer dan nak buat lain-lain. Dan sekiranya chip ni diorang ni tak dapat nak hasilkan barang, itu boleh menyebabkan prestasi syarikat tu jatuh. Dan itu sebabnya kita ada pelabur mula melihat kepada sektor-sektor lain. Kita nampak kelemahan dekat indeks semasa di mana market menjangkakan berdasarkan futures, kita jangkakan untuk DAX, kita jangkakan untuk FTSE, kita jangkakan untuk IBEX, kita jangkakan US futures. Pada semasa dijangka akan dibuka lebih rendah pada petang nanti ataupun pada malam nanti untuk US session. Apa yang kita nampak dekat chart? Okey, ini yang sedang kita lihat dekat chart semasa. Saya melihat pergerakan semasa, we might see a deeper correction. Kita akan cari peluang untuk long dekat 4 ni. Saya tak jangka 4 ni habis dekat sini. Okey. So, saya sedang tunggu satu lagi kaki sebabnya kita tak dapat nak buat 3 kaki kat sini. Saya sedang tunggu one more leg, satu lagi. Dan sekiranya ini berlaku, saya akan long with 4. Syarat dia 4 ni kena reach, kalau kita ambil 2/3 Fibonacci retracement, 4 kena reach 23.6. Faham? 4 ni kena sampai 23.6 sekurang-kurangnya. Okey. Kalau wave 2 382. Kalau wave 4 saya nak 23.6 sekurang-kurangnya. So saya tunggu satu lagi this move naik ke atas dulu sebelum dia jatuh dan melengkapkan wave 4. Sekiranya itu berlaku, kita akan trade wave 4 kat sini. Itu adalah untuk S&P 500. Nombor 2 adalah kepada kepada US 30, benda yang sama. US 30 ini nampak seperti wave 5. Macam ni. Sorry. So untuk US 30 pada waktu ni saya tandakan dia sebagai zigzag. Sebabnya tanpa zigzag dia tak dapat nak sampai dekat level ini. Kita sampai 236. Jadi saya lukis sebagai zigzag. Saya nak clear separation, maksudnya ada perbezaan di antara structure ini. Dia turun macam mana pun, lepas tu dia berbeza. Dan melengkapkan ini. Pilih salah satu. Ni kita dah ada momentum, ini dah lebih 38.2 dan ini maksud saya, ini dah lebih daripada 38.2. 1618 dah lebih. So wave 4 kita boleh trade. So apa yang kita tunggu adalah wave 4 yang sampai 23.6. 3 kaki ketara kita akan trade wave US 30 ni.
Uh, US 100 lain. Ini menunjukkan dia akan buat this move. Ini menunjukkan dia akan buat this move. US 100 tak ada apa-apa waktu ni. Untuk DAX, kita ada position untuk DAX. Bagi siapa yang takut dia reverse jauh lagi, anda boleh letak stop loss anda dekat bawah ini. Sekejap Anda ambil ini sebagai connector. Kalau stop loss anda bawah ni, anda tak nak loss, anda letakkan bawah 1618 kat sini. Maksudnya 150 sekitar 1500. Okey. Saya biar je. Dan saya jangkakan ini akan buat 3 wave sebelum dia naik. Yang lemah tadi US sector, US punya index. Okey, DAX kita masih ada position, saya tak buat apa-apa dia. Kalau ini naik ke atas nanti, kalau ini dah mula naik ke atas 1 2 3, anda boleh alihkan stop loss anda semasa kat bawah ni. Kat bawah ni. Sebab ini masih boleh buat benda ni tau. Ini masih boleh buat benda ni 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ke bawah. Jadi kalau anda tak nak tak nak loss, takut kena BE ke apa kat sini, kalau dia buat bounce ini, anda alihkan stop loss anda bawah 2 ni. Faham? Okey. Anda nak tengok 3 wave 1 2 3 dan anda alihkan. Kalau dia jangan terus alih. Anda tak nak dia gerak macam ni tau. 1 2 3 kecil je, tak nak. Anda nak tengok yang ketara, maksudnya dia turun. Lepas tu dia naik 1 2 3. Waktu tu anda alihkan kat sini. Okey? Kalau dia betul buat zigzag, dan mungkin anda kena BE ataupun buat satu lagi 3 wave ke bawah. Okey, ini adalah untuk DAX. Untuk apa ni? Untuk Nikkei. Okey, Nikkei siapa yang ada enter ni? Wimon tak silap saya. Nikkei saya tukar dia kepada triangle. Tak ada cara lain nak lukis dia. Untuk Nikkei. So, Nikkei saya tukar dia kepada triangle. Dan struktur semasa dijangka akan bounce. Ni adalah untuk Nikkei. Okey, ini adalah untuk Nikkei dan struktur semasa dijangka akan buat bounce. Untuk membenarkan one more wave ke bawah. Untuk lengkapkan wave E sebelum kita ada pergerakan ke atas. Ini adalah untuk Nikkei. Kalau tanya saya tak minat trade dekat dalam triangle. Okey. FTSE sama juga. We might see this move sebelum naik ke atas balik. So ini adalah wave 4. Okey. Sebab kita melihat kepada US index tadi, saya lebih berminat untuk trade US 500 dan juga US 30 instead of trade FTSE ni. Ni adalah IBEX. IBEX buka lebih rendah. So kita jangkakan dia akan lengkapkan 3 wave ke bawah untuk lengkapkan wave 4. Jadi untuk indeks yang saya perhatikan adalah US 30, US 500. DAX ni kita dah ada entry, so saya tak buat apa. Okey. Ini adalah untuk apa yang kita sedang perhatikan untuk indeks. Next, ada soalan untuk indeks? Clear kan? So kita dah ada untuk indeks, apa yang sedang kita perhatikan untuk indeks, kita dah ada 1, 2, 3 dan kita sedang 1, 2, 3. Ini kita sedang tunggu dia buat wave 4. 1, 2, 3. Kita sedang tunggu wave 4 dan seterusnya kepada wave 5. Di mana sini kita ada 161.8. Okey.
Dan ini adalah melengkapkan wave 5 dalam 5. Okey, ini adalah untuk indices. Okey, ada soalan untuk indeks? Semua faham? Jelas kan? Ya, untuk indeks. Kalau tak ada soalan untuk indeks, kita lihat kepada yen pair. Okey, first USD JPY. USD JPY hala ke bawah. Masih hala ke bawah. But one more leg lower sebelum dia correcting wave 2. Boleh trade tak wave 2 kat sini. Satu bukan lower low. Kalau satu lower low, dua ni kita boleh trade. Jadi ini bukan entry untuk kita. Untuk Euro JPY. Euro JPY bigger correction. So ini adalah wave 2. So saya masih melihat ini kata. Anda tak trade kat sini. Kalau dia buat macam ni, unless dia buat macam ni, ini memang equilic. 1, 2. Ini memang area equilic. Tetapi anda tak buka nampak, aku nak masuk sekarang. Tak. Trade yang ini, sekiranya dia buat macam ni. Sama dengan indeks wave 4 tadi. Sekiranya dia buat macam ni. Then anda long. Untuk Euro JPY. Bagi mereka yang tak enter lagi kat sini, sini anda ada 5 wave breakout. Nampak? 5 wave breakout ya. So, anda boleh entry dekat kawasan ni. Sekiranya dia break 2 ni. Bagi mereka yang tak enter lagi untuk yang ini. Okey, semalam kita dah bincangkan benda ni kan. Itu adalah untuk Euro JPY. Kita ada sequence of low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini trending ke atas. So, satu lagi ke bawah, higher low, then anda boleh long. Kalau dia turun ke bawah. Kalau tak, anda biarkan. Okey, kita dah ada entry kat sini. GBP JPY, ini buat higher high. Tetapi pada semasa ini menghampiri kawasan equilic. Ni nak menghampiri. Jadi anda tak pullback ini tak ada apa-apa. Ini anda tak trade untuk GJ ni. Okey, untuk AUD JPY. Saya letakkan dulu Euro JPY. Long wave. In 3 or okey. Ini adalah untuk Euro JPY tadi. Yang ini tadi Euro JPY. Anda long wave 2 sekiranya dibuat satu lagi ke bawah. Dan anda ambil tarik letakkan Fibo kat sini. Letakkan alert. So kalau dia break alert tu ke bawah, anda tarik Fibo. 1, 2 dan letakkan entry kat sini. Okey? Itu adalah untuk Euro JPY. AUD JPY, not really. Saya, ini mungkin wave 4. Saya tak dapat katakan itu wave 4. Tahu tak kenapa? Sebab, satu kita kat sini tau. Kita sedang expect wave 3. Jadi, kalau ini jatuh macam ni. Ni nak tanya. Kalau dia jatuh macam ni. Anda tanda macam mana? Anda tak dapat tanda dia sebagai 3 dan 4. Anda nak tandakan dia macam mana? Roslan, kalau ini jatuh macam ni, anda nak tandakan dia macam mana? Macam mana anda nak tandakan dia? Anda tak dapat tandakan dia sebagai 3 dan 4. Sebab kita jangka wave 3, wave 4 kita bawah wave 1. Jadi kalau dia jatuh macam ni, anda akan tandakan dia dua cara. Sama ada anda extend wave 1 dalam fraktal yang besar ataupun
anda extend satu ni yang lebih besar dan anda akan jangkakan correction yang lebih besar, ataupun anda buat nest. Nest tu adalah 1, 2. Mana yang lebih ni? Mana yang lebih berkemungkinan? Semuanya berkemungkinan. Tapi apa view yang kita ada? Kita ada view kita, kalau anda letak nest kat sini Jo, ini bermakna yen pair rally ke atas tau. Nesting tu rally ke atas kan. Jadi kalau kita katakan ini rally ke atas, anda tak dapat habiskan indeks sebagai wave 5. Anda kena katakan indeks dalam wave 3. Ya? Dan itu mungkin berlaku. Kalau kita lihat kepada US 500 ni, kalau anda tengok dekat daily, kita mungkin, kalau kita tengok RSI dia, ini adalah RSI tertinggi dalam kat sini, dalam struktur ini. Ya. So, ini bermakna kita masih lagi dalam wave 3. Kalau kita tengok dia punya stokastik dia pun tengah reset wave 3, 4, reset 3, 4. So, ini mungkin wave 3 sekali lagi. Ini mungkin wave 3 sekali. Dan kalau itu berlaku, dan ada kemungkinan untuk AUD/JPY rally. Instead of kita letakkan dia sebagai 4 kat sini. Ya. Saya tak buat dahulu sebabnya bagi saya trade cuma bila ada bukan di 3 wave pullback. Kenapa bukan di 3? Pian, tulis sekali lagi soalan Pian. Dia punya nama, dia soalan dia jadi nama jadi soalan. Laju sangat type. Faham tak? Kita tak dapat kata ini sebagai wave 4. Sebagai wave 4 macam ni. Sebab kita sedang jangka wave 3. Kalau kita jangka wave 3, wave ini, yang ini, dia tak, kalau kita nak habiskan dia macam ni, ataupun even anda jangka ini sebagai, ini tak dapat, ini wave 3. Wassalam Rashidi. Jadi dia kena motif, dia tak boleh diagonal. Maksudnya wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Kalau ini buat macam ni, ini bukan wave 4. Faham? Itu wave 4 syarat dia wave 2 minit lebih antara 2. Either kita extend. Jadi untuk anda ambil decision, Elliott wave ni apa-apa boleh. Anda boleh jadikan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini sebagai wave 1. Okey? Wimon, kalau nak jadi ini, kita tak dapat buat ini tau. Kita tak dapat buat 1 kat sini. Tahu tak kenapa? Ini baru 1, 2, 3. 3 wave kan? Yap, tak cukup. Jadi the only way adalah untuk kita sama ada naikkan 1 kat sini. Kalau anda naikkan 1 extension kat sini, dia akan jadi amat bullish. Yes. Yes, kecuali anda expect 3-3-3 diagonal lah. 3-3 diagonal jarang berlaku. Kalau tak ada cara lain, baru kita buat 3-3-3 diagonal. Jadi untuk structure ini, saya kekalkan macam ni dahulu. Sampailah market break 1 sini. Dia break 1 sini, saya tahu ini bukan 3. Ini tak dapat. Faham? Jadi pada waktu ni saya tandakan macam ni. Kalau dia naik ke atas, dia sama seperti yang kita lukis. Ya? Sebabnya ini masih boleh buat wave 3 sebab 1, 2, turun ni 4 belum overlap wave 1. Jadi kita masih boleh buat wave 3 ni.
Sebab itu pegang wave 3. Bila anda buat extension, pegang wave 3. Wave 1, wave 5 dia boleh overlap. AUD JPY. Ya. CAT JPY sama juga. CAT JPY, kalau ini batalkan divergence, saya akan extend dia. Jangan overreact. Tengok, yen pair, indeks jatuh, yen pair separuhnya jatuh, separuhnya tak. CAT JPY ni naik. CAT JPY. No doubt kat sini kita ada divergence, sebab itu kita jangka wave 5. Kalau dia membatalkan divergence, then kita extend wave 3 yang ini dahulu. Kalau dia membatalkan divergence belakang, then kita extend wave 3 belakang. Paling susah nak lukis sebenarnya extension. Bukannya pembetulan. Paling susah nak lukis. Market tengah trend macam ni, kita nak letak 1, 2 kat mana tu yang payah. Pegang wave 3, kena motif. Kalau anda pegang benda tu, anda tak sesat. Okey. Ini adalah untuk CAT JPY. So, sekiranya dia buat wave 2, anda nampak dia break out daripada channel kat sini. Dia break out channel, break out 4, wave 2, anda trade. Okay. Kalau dia buat macam ni, anda trade wave 2. Kenapa? Ini adalah higher high. Ini adalah higher high ya. Kita akan cari untuk long wave 2. Okey, ada soalan untuk yen pair. Jadi yen pair kita lihat kepada Euro JPY. Sekiranya anda tak ada position lagi, ataupun anda nak trade lain, anggap dia bukan sebagai entry kita sebelum ni. Okey, dengan money management sendiri, dengan portfolio sendiri, dengan kaedah mengurus sendiri. CAT JPY, sekiranya dia buat pullback, then anda trade CAT JPY. Antara dua ni, pilih salah satu. Kalau anda dah ada Euro JPY, trade CAT JPY. Anda tak trade yang kecil tu. Okey. Dollar pair. Kalau ini lengkap, kita trade dia. Kalau kita nampak macam ni, saya nak tengok dia buat macam ni. Anda trade kat sini. Maksudnya untuk euro US dollar, anda boleh mula cari peluang untuk nak long. Tapi bukan pada level semasa. Pada waktu semasa, dolar tengah bounce. Ini lower low, ini 5 wave breakout. Jadi maksudnya untuk euro US dollar ni, wave 2 nanti kita long. Ya. Ini breakout 5 wave. Satu structure, maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Kita ada satu cycle price yang lengkap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Ini adalah sama dengan low, high. Ini higher low. Jadi kalau dia break 1, 2, 3, 4, 5. Break atas ini, dalam 5 wave, dia kena 5 wave. Dan dia tak lengkap lagi, kita ambil Fibo, dan dia tak lengkap lagi, 3 wave dia kita long. Ini yang kita nampak dekat sini. Okey, dekat euro US dollar ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Satu structure, trending. 3 wave ni, breakout 5, anda tunggu 1, 2, 3. Anda long. Faham? Tu yang kita sedang tunggu untuk euro US dollar. 1, 2, 3 kita long untuk euro US dollar. Biar dia buat kerja dia dulu. Ingat, wave 2 saya nak tengok at least 38
ni 38.2. Saya nak tengok at least sampai situ. Jadi 1, 2, 3 sampai situ, saya akan mula cari untuk set up long dia. Itu adalah untuk euro US dollar. GBP US dollar ini mungkin dah habis kat sini. Dah habis macam ni. Okey. Apa pun, tak trade pada level semasa, kita ada higher high, anda trade pada sini nanti. Kalau dia break high kat sini, saya tak minat sebenarnya. GBP ni dah pergi. Kalau nak trade, tak ada. GBP ni tak ada. AUD US dollar. AUD US dollar, wave 2 ni anda boleh cari peluang untuk entry. Kita ada sama juga 5 wave, 3 correction, 5 wave, 3 correction, breakout 5. Tak kisahlah ini 3 ke 5 ke, dia breakout 5, ada incomplete sequence, 3 wave anda long. Okey? Ini adalah untuk AUD US dollar. NZD US dollar pun sama. Breakout 5 wave, anda tunggu kat sini untuk long. Pilih salah satu. Jangan semua trade AUD, US dollar, NZD. Jangan. Dan perhaps yang paling trending untuk dollar pair adalah UCAD. UCAD. Anda cuba cari 3 wave untuk wave 2 ni untuk short. Tunggu dia buat 3 wave. Maybe malam ni, maybe pagi esok. Kalau dia buat 3 wave, anda cari untuk short. Untuk UCAD. Okey. Untuk ada soalan untuk dollar pair. Ada sebarang soalan untuk dollar pair. Pada waktu ini dolar kuat dalam 15 minit, 5 minit punya chart. Jadi kalau dekat time frame kecil mereka yang scalping, anda tak pergi short US dollar, anda pergi long US dollar. Time frame kecil. Di time frame besar, dia tengah turun ke bawah. Sedang buat correction untuk semasa. Kita nampak ini 5 wave yang mempunyai incomplete sequence. Jadi kalau ini berlaku, kita short. Okey? Dan itu menyebabkan untuk gold dan juga silver juga dijangka buat benda ni 5 wave breakout daripada satu structure. Daripada satu structure, 5 wave breakout, 3 wave ke bawah, kita akan cari untuk long. 3 wave ke bawah, anda boleh cari untuk long. Untuk gold, benda sama untuk silver, benda yang sama, 3 wave ke bawah. Antara gold dengan silver, saya lebih minat untuk trade silver. Saya lebih minat untuk nak trade silver berbanding dengan gold disebabkan oleh gold dengan silver punya ratio. Ini adalah gold dengan silver punya ratio ni. Ni gold dengan silver punya ratio. Ni gold, ini silver. Kita ambil dan buat macam ni. Anda boleh buat macam ni. Divide by XAG US dollar. Anda buat ratio anda sendiri pun boleh. Okey. Jadi apa yang kita nampak semasa kita ada penurunan 5 wave. Dan ini adalah gold dengan silver ratio. Jadi I'm expecting ini untuk buat yang lebih jauh lagi ke bawah. Maksudnya silver lah lebih kuat daripada gold. Dan I won't be surprised kalau movement ini dia trunket macam ni je. Jadi tengok-tengok kalau ada 3 wave sebab anda sedang menunggu apa tahu. Kalau ini betul 2 dan ini mula naik, itu adalah 3 dalam yang merah, itu adalah 3 dalam yang biru,
dan 3 dalam yang cycle. Faham? Faham tak kita tengah tengok apa ni? Kalau ini betul naik daripada 3 wave kat situ, itu adalah 3 yang merah, 3 dalam minor. Ini minor. 3 dalam yang biru, iaitu 3 dalam intermediate. Okey. 3 dalam intermediate. Kita ada 3 dalam cycle yang sedang sekarang ni, yang ini membentuk 1 dalam primary. Faham tak? Tapi apa pun, 2 time frame ini kita ada wave 3 dalam 3. Apa maksudnya? Jadi kita jangkakan acceleration, laju. Price tu movement dengan momentum. Dan untuk gold dan silver ada momentum, anda tak jangka saham tu tengah ada momentum. Apa yang boleh menyebabkan silver dengan gold pecut naik? 3 condition. 3 condition untuk gold dan silver. Precious metal. Okey, untuk precious metal, sekiranya anda nak tengok dia naik. Okey, sekiranya anda nak tengok precious metal mengukuh. 2 daripada 3 perkara kena berlaku. Yang pertama, indices jatuh. Okey, kita tak nampak indeks jatuh. Betul, kita tak nampak indeks jatuh. Yang kedua, kita ada US dollar jatuh. Yang ketiga, kita nampak untuk yen naik. Dan untuk dia pecut ni, untuk dia pecut ke atas ni, ini dah cukup syarat. Ini dah cukup syarat. Ini dah cukup syarat untuk US dollar ni. Jadi kita tunggu salah satu je berlaku sekarang ni. Untuk precious metal nak pecut ke atas, salah satu ni, sama ada indeks jatuh ataupun yen kuat. Salah satu kena berlaku. Ataupun ini sideways je. Ini sideways je. Jadi yang nampak tiga-tiga ni US dollar. US dollar cerita dia, saya tak nampak US dollar kuat. Dia naik ke atas, kita cari peluang untuk nak short dia. Saya tak nampak US dollar kita boleh nak long pada semasa. Okey, jadi kalau ini jatuh ke bawah, 3 wave, anda akan cari untuk long, untuk silver. Itulah untuk silver. Dapat. Next, saya tengok kepada minyak. Minyak tak ada apa-apa. Minyak stand on the side. Minyak tak ada apa-apa. Minyak tak ada apa-apa. Ini jatuh ke bawah. Minyak, nak kata kaitkan minyak dengan gold, saya tak. Komoditi sifat dia sendiri tau. Kalau komoditi, kalau anda tengok kepada komoditi, seperti saya ceritakan dalam grup sebentar tadi, untuk komoditi, dia lebih kepada pasaran saham. Faham tak? Dia lebih kepada indices. Dia lebih kepada indices. Dan dia biasanya buat kerja sendiri. Kita nak kata pisang sama dengan durian tak dapat. Faham tak? Dia ada sifat-sifat kepada jenis
komoditi berkenaan. Kita ada precious metal, kita ada industrial metal, kita ada soft komoditi, benda yang ditanam. Kita ada hard komoditi, benda yang dilombong. Jadi dia ada sifat-sifat dia sendiri. Okey. Jadi minyak saya tak interested. Ini sideway market. Ini tak ada apa-apa. Kalau dia dah buat high kat sini, kalau hari tu ini buat high, saya interested. Sekarang ni dia tak buat high. So, not really interested kepada minyak. Copper, ini nanti kita trade. Belum sekarang. Saya jauh lagi. Kita tunggu kat bawah ni nanti. Inilah wave 1. Inilah wave. Oh, ini wave 3. Sekejap Okey. Ni adalah wave 4. Wave 4 nanti kita interested nak masuk. Momentum sequence. Ini adalah untuk minyak. Not really interested. Dekat hujung-hujung tau. Tapi sini kita ada momentum sequence. Bukan dekat sekarang. Saya meminat minyak nanti. Belum sekarang. Okey. Dan juga copper. Copper anda boleh trade. Copper anda boleh trade dekat sini. Sebabnya 1 dan 2. Sini lebih 1618. Dalam satu structure. 4 anda boleh trade. Tak kisah 4 dia merah, 4 biru anda boleh trade. Itu untuk copper. Ada soalan untuk copper? Faham? Okey. Euro AUD kalau kat sini nampak 3 wave. Kalau kat sini ada nampak 3 wave, anda boleh short. Saya tunggu-tunggu tak nampak. Ini mungkin wave 2 dah habis. Faham? Ini 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini mungkin kalau nampak jelas separate kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, then wave 2 tu kita akan short. Tak pada semasa. Semasa tak nampak. Okey. Semasa tak nampak. Kalau dia buat penurunan daripada semasa dan naik balik, 2 tu kita short. Faham? Untuk Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP tak ada apa-apa. Saya tak interested kepada semasa. Tak interested. Euro GBP. Kalau dia ke atas, then saya interested. Yes. Tunggu separator. Okay. GBP AUD saya anggap 2 ni tak habis lagi. Apa pun satu ni bukan lower low. Jadi GBP AUD kita tak berminat. Sama juga dengan GBP NZD. Satu kat sini bukan lower low. Jadi GBP NZD anda tak sentuh. Jadi apa yang kita ada adalah benda-benda ni. Kita ada untuk US 500, US 30, Euro JPY, CAD JPY, dollar pair. Anda cuma tunggu wave 2 tu complete, tunggu separation yang clear untuk wave 2. Untuk Euro CAD, ni crosses, Euro AUD short wave 2 if clear separator. Faham? Untuk ini tadi Untuk yang ini tadi. Kalau wave 2 kita nampak clear, then anda trade dia.
Apa jadi kalau dia buat macam ni, Jo? Dia turun, dia naik balik. Anda nampak ini ada separator. Anda tarik fibo dia. 1, 2. Kalau 1, 2, 3.6 dan 1 ni atas daripada 2, anda nak enter macam mana? Faham? Anda nak dia turun jauh lagi. Macam ni. Saya nak 1, 2, 3 ni bawah 2. Maksudnya macam ni. Then kita akan letak limit order kat sini. Faham? Saya nak 1, 2, 3, 6 ni lebih low daripada previous. Jadi high, low, lower high, lower low, lower high. Saya nak benda ni berlaku, baru saya set dia. Daripada semasa dia jatuh, saya tak tahu. Yes, connector. Samalah separator, connector. Samalah kali. Ini tak jelas. Ini baru start turun. Jadi anda nak tengok dia buat macam ni. Sini pun buat macam ni. Semasa saya tak dapat bagikan level, sampailah dia buat connector baru. Saya letakkan macam ni je lah. Tunggu. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Euro AUD. Long gold, long silver. Selepas 3 pullback, 3 wave pullback. Copper yang bawah lagi. Okey, ini adalah apa yang kita ada. Ada soalan. Awal pula kita hari ini. Ada sebarang soalan? Okey. Eurocat. Tengok Eurocat. Eurocat anda tunggu dia buat bounce. Anda sedang tunggu dia buat bounce. Kalau dia buat bounce clear, bounce yang clear, anda boleh short dulu sini. Okey, 5 wave breakout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, anda short. Cara dia, bila anda short yang pertama, 1, 2, 3, anda short daripada sini, anda akan BE 50%. Jadi kalau dia turun, dia naik balik, anda kena BE. Anda akan short balik second 3 wave dia. Anda akan short lagi sekali. Okey. Short lagi sekali. Yang ini kena BE. Kalau ini kena stop loss, anda tak short ke atas tu. Anda akan tunggu dia buat lain. Sebabnya kalau ini kena stop loss, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada soalan? Jadi Eurocat, satu lagi kenaikan, anda boleh short dia. Letakkan alert. Kalau dia buat low, kita dah buat macam mana? Kalau ini buat low, dan anda belum ada connector, faham tak? Kalau dia buat low, katalah dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tandakan ini sebagai wave 4. Kalau dia buat low, itu wave 5. Jadi anda tunggu 1, 2, 3. Kalau dia buat low. Kalau dia tak buat low, sini 5 kita. Sini 5 kita. Cukup sifat di mana kita ada 5 wave dan kita ada divergence. Situ cukup. Boleh? Itu Eurocat. Jadi kalau dia naik, kita short dia daripada ini. Kalau dia naik daripada semasa, if dia naik daripada semasa, tengok tak payah pun Fibo.
Tak payah pun Fibo pula. Tak payah pun Elliott Wave kan. Anda short daripada sini. Stop loss atas 1618. TP dia jauh tau. TP dia daripada sini. Itu TP dia jauh. Itu adalah untuk Eurocat. Ya. Syarat dia sini kena buat high. Tunggu dia establish dululah. Saya tak dapat bagi exact level sebab dia tengah buat kerja dia. Kalau dia breakout atas ni, dan kita cari untuk short. Okey. Ada soalan? Ui, kita punya lag teruk. Kita punya lag ni. Okey. Topik kita structure, motif bagaimana kita nak faham apa itu trend, bagaimana nak berdagang mengikut trend dan mengenal pasti trend. Jadi sejam pertama tadi kita dah lihat kepada apa yang kita nampak dalam pergerakan pasaran. So apa yang kita nampak dalam pergerakan pasaran semasa kejap tak nampak dia punya ni. Okey. Jadi apa yang kita nampak dalam pergerakan semasa pasaran untuk US dollar terutama kita tengok US dollar semasa we are looking at this move. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dia dah break 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita expect untuk dia buat pergerakan ini dahulu. Kita expect dia untuk buat pergerakan ini dahulu. Pergerakan ini. 1, 2, 3. Anda boleh cari short untuk short US dollar. Maksudnya anda tumpukan kepada dollar pair. Pada waktu ini anda nak tumpukan kepada dollar pair. Terutamanya yang paling nyata adalah benda seperti UCAD. Itu adalah yang paling nyata lah. Okey. Jadi kita dah ada 1, 2. 1, 2. Jadi anda nak short bila dua merah ni berlaku. Okey. Jadi bila US dollar buat pembetulan, anda akan dapati untuk yen pair juga membuat pembetulan ke bawah. Anda akan dapati untuk euro JPY ada pembetulan ke bawah dan lain-lain yen pair ada pembetulan ke bawah. Itu bermakna untuk indeks akan melakukan correction. Okey, dan kita sedang lihat benda tu semasa. So, itu yang kita nampak dekat pasaran di mana indeks sedang buat correction. 3 wave anda boleh cari untuk long untuk indeks. So, pergerakan ini correction. Pergerakan ini correction. Kita ada dolar tadi yang dah ada trend. Ini yang saya sedang ceritakan semasa. Kita ada untuk yen pair yang dijangka akan buat correction. Jadi anda tunggu correction ini berlaku. Anda tunggu correction ini berlaku. Anda boleh trade dia untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang sikit anda tunggu yang ini. Tapi itu lama lagi lah.
nak turun ke bawah. Bukan sekarang. Jadi kalau anda perasan, yen pair ni dekat nak sampai hujung. Dollar pair baru nak start gerak. Jadi trade lah dollar pair. Instead of yen pair, trade lah dollar pair. Yen pair 2 minggu lepas. Indeks minggu lepas. Minggu ni minggu dolar. Jadi anda tunggu dolar kuat, short dia balik. Itu yang sedang kita tunggu sekarang. Okey? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita cover topik kita pada hari ini, iaitu kepada structure motif. Masa yang sama, kita tak nampak untuk yen pair jatuh. Sebab itu saya tak katakan kita dalam sentimen negatif. Cumanya khusus kepada sektor teknologi tadi, dan kita nak lihat pada US session pada malam nanti, apa reaksi daripada Wall Street selepas sell off dekat tech sector bermula dari Wall Street pada malam tadi. Dan kita nampak waktu Eropah ni masih berterusan. Jadi kita tengok adakah dia akan berterusan pada sesi US pada malam nanti, Satul. Boleh bincangkan lebih lanjut tentang ni dalam sesi sejam Zul sampai pukul 6 kejap lagi. Waalaikumsalam Galih, Makcik. Makcik dah nak off ni. Makcik nak pergi beli sate. Sate tak apalah. Sate jauh sikit dah. Dia lain daerah. Tak apa. Jangan buat hal. Kita jaga kita, Satul. Kita jaga kita, betul. Grab ada. Nak tunggu Galih jaga kita memang tak ada lah. Galih ni. Lambat lagi nak sampai tu. Bila Galih nak sampai? Alright, okay. Okay, Zul, ready ya? Ready dah. Ready. Okay, silakan Zul. Thank you, Datul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak dalam sesi penutup kita untuk ruang lanjutan lokal dari jam 5 hingga jam 6 dalam segmen analisa pasaran. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita direct pergi kepada market. Daripada sudut data pasaran, kalender tak ada banyak dalam kalender pada semasa. Kita ada ZEW daripada Germany punya analis punya survey yang menyatakan bahawa dijangka ekonomi sentimen adalah lebih positif ke arah depan, sentimen adalah lebih positif. Kita ada untuk tak ada banyak sebenarnya pada waktu Eropah tadi. Kita ada Jerman punya WPI, kita ada untuk Italian Industrial Production menunjukkan angka yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Ke depan kita sedang tunggu annual budget untuk Australia. Market menjangkakan perbelanjaan fiskal yang lebih rendah, defisit yang lebih rendah, sebabnya ekonomi Australia berada dalam keadaan yang lebih positif. Dan kita ada pasaran ekspor yang berteraskan kepada komoditi di Australia adalah lebih tinggi, lebih positif. Jadi ini menyokong kepada GDP, ini menyokong kepada pendapatan, ini menyokong kepada collection kerajaan daripada cukai dan juga daripada levy yang dikenakan. So, tak ada banyak. Kita sedang tunggu Bailey pada malam nanti. Kita tunggu job opening. Tapi untuk sudut data tak ada banyak. Sentimen seperti saya sebut tadi berada dalam keadaan lebih negatif pada waktu ini. Bukan sentimen, saya tak nampak sentimen negatif-negatif. Ia lebih kepada sektor tertentu dan dia mempunyai impact kepada sektor lain. Tapi ini fokus kepada sektor teknologi, di mana kita ada masalah bekalan chip yang untuk buat phone, untuk buat TV, untuk buat alatan elektronik. Dan masalahnya
bila ekonomi buka, semua orang perlukan chip yang sama. Production dah berhenti semasa COVID-19 tu. Ekonomi buka, semua orang nak benda tu yang sama untuk hasilkan produk yang sama. Intel perlukan yang sama, Apple perlukan yang sama, kereta Ford pun perlukan yang sama, menyebabkan kita ada supply chain punya masalah kepada supply, dan ini menyebabkan kita ada tekanan harga daripada bekalan barang tak banyak, harga naik. Itu satu, barang tu dah tak ada, jadi production terpaksa berhenti. Jadi kita jangkakan, pelabur menjangkakan untuk sektor teknologi akan terkesan daripada masalah bekalan chip ni, dan kita nampak pelabur mula beralih. Masalahnya syarikat-syarikat teknologi ni syarikat besar, Apple, Intel, Google, Facebook, syarikat-syarikat ni syarikat besar, dan the thing is diorang membentuk dan memberikan weighting ataupun berat yang banyak kepada indeks. Jadi bila saham diorang jatuh, biarpun saham sektor lain tak jatuh, dia pull down the reading untuk indeks. Dia menyebabkan indeks jatuh lah. Itu sebabnya. But I don't see this as risk off pada semasa, not at the moment. Sebabnya biarpun kita nampak angka 2%, ada yang sampai 3% dekat Jepun. Tetapi kalau kita lihat dekat pergerakan untuk yen pair tak jatuh. Kita tak nampak benda-benda asas. Kita tak nampak seperti seperti bond menaik. Kita tak nampak benda-benda tu. So sebab itu saya tak katakan kita dalam risk off. Saya tak nampak benda tu berlaku. Untuk bond tak melonjak naik. Mungkin melonjak pada malam nanti, kita tak tahu, tapi tak ada peningkatan kepada bond untuk jangka pendek disebabkan oleh pergerakan dekat pasaran saham yang jatuh. Biasanya saham jatuh, harga bond akan naik. Ni harga tak naik. Kita nampak untuk yen pair pun tak rally. Malahan Euro JPY ni sampai kawasan support dia dekat equal leg dan mula bounce pada semasa. Dekat equal leg, dalam area equal leg dan bounce untuk semasa. So I don't see RORO tu lain. Risk on, risk off. Saya tak nampak benda tu sekarang lah. Sebabnya kita tak nampak. Biasanya antara bila kita nak katakan risk off, ini kriteria saya untuk saya katakan risk off, iaitu kepada yen dynamic. Saya akan gunakan perkataan yen dynamic. Kita tak dapat cuma katakan indeks jatuh, risk off. Itu tak dapat kali. Jadi dalam yen dynamic kita akan ada indices jatuh. Jatuh dalam 5 wave. Dia sebahagian daripada struktur 5 wave, sama ada dalam zigzag ataupun dalam WXY, di mana dekat sini ada A, ada C. Itu adalah untuk indices. Yang kedua, kita akan ada yen dan yen pair yang jatuh dan membentuk motif. Itu adalah untuk yen dynamic. Dan kita akan ada dolar DXY yang akan buat sideway. Ini adalah kriteria dia. Dan UJ akan jatuh. Ini adalah untuk yen dynamic, di mana yen kukuh. Itu yang saya katakan sebagai risk off. Orang tak ambil risiko, orang menyimpan kepada sentimen lebih negatif. Ini kriteria yang saya gunakan. Jadi pada waktu ni kita tak nampak benda tu, di mana untuk yen pair malahan kita nampak Euro JPY naik. Sebab itu saya jangka untuk indeks ni saya tak tukar lagi. Saya melihat kepada completion untuk wave 4. Kalau anda gunakan simple punya trend line against trend line ini,
So I'm waiting untuk satu correction, satu, dua, and satu lagi ke bawah sebelum dia naik balik ke atas. Okey, sekiranya ini berlaku, saya akan cari 100% kat sini. Okey, jadi kita tengah tunggu dia punya structure. Pada waktu ni tak nampak 3 wave yang jelas. Untuk US 500, ini boleh jadi flat, boleh. Tapi kalau flat kita tak dapat nak ambil tempat dia kat mana. Macam mana rupa dia flat? Sini 3, sini 4, sini 5, sini 3, faham? Dan ini adalah A, B dan C. Ini adalah A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh jadi macam tu. Jadi kalau itu pun kita tak dapat nak trade, kita tak tahu kat mana. Okey. Jadi apa pun, kalau dia buat 3 wave nyata kat sini, naik, turun balik, kita akan trade kepada dia. 335. Expanded flat. 3 jenis flat, expanded sebab ini adalah atas ni. Dia boleh jadi running. Kalau dia tak bawah daripada B, kalau ini 3, 3, 5, dan dia tak turun daripada 4 ni, itu boleh jadi running flat kali ya. Running dengan expanded, wave B dia atas daripada atas ni. Dan running flat dia tak melangkaui A. Kalau kita katakan ini A. Okey, inilah untuk US 500. Kita ada untuk US 30 sama, saya sedang tunggu 3 wave. 3 wave, and then I'm looking untuk long. Benda sama kalau kita ambil simple trend line pada semasa against this trend line. Okay. So anytime yang dia buat pullback, 3 wave nyata, saya akan cari long. Jadi pada waktu ni saya tak dapat nak berikan level khas dia, sebab dia baru satu structure. Untuk Nasdaq sebenarnya ini something yang menarik untuk anda trade, dan potensi dia pergi jauh adalah besar. Ini adalah something, bukan apa. Kalau kita tengok kepada komponen Nasdaq, contohnya kalau anda tengok kepada Apple, ni adalah pergerakan Apple. Saya tak update lagi Apple punya chart. Tetapi apa yang kita nampak kat Apple adalah ini looking untuk complete wave 2 tau. Faham tak? Ini looking to complete wave 2. Mungkin berlaku malam ni, mungkin berlaku pada malam esok. Ini looking to complete wave 2. And then before it goes higher, ini adalah apa yang saya nampak dekat Apple. Boleh tak dia buat macam ni? Lepas tu jatuh balik. Boleh? Selagi di atas ni, ini masih long. Sebab itu saya katakan, untuk ni, kita masih view kita, ini adalah higher high tau. Kalau anda pergi dekat time frame lebih besar, yang ini akan nampak pelik kalau kita letak dia sebagai 5 ini. Dia nampak tak kena. So it needs to go higher. Kalau anda tengok dekat time frame besar, dia tak ngam. Okey. Saya nampak ini mungkin akan extend lagi pergerakan Apple, pergerakan mana lagi? Microsoft. Inilah untuk Microsoft. Saya nampak pergerakan ni masih ada room, masih ada leg dia ke atas. Ini adalah 3, ini adalah 4 dan ini adalah 5. Saya masih nampak pergerakan masih ada room untuk dia bergerak ke atas, di mana kita sedang melakukan wave 4. Ini malam ni masih turun dan dia dijangka sampai support before it goes higher, sebelum dia naik lebih lagi. So masih ada room untuk dia ke atas. Kita tengok kepada contohnya kepada Amazon. Ini adalah wave 2.
Ini pun dah dekat nak sampai dia punya support. Faham kali? Sekiranya benda-benda yang membentuk kepada, yang menyumbang banyak kepada indeks ni starting untuk move higher, kenapa tak dengan indeks kan? Jadi ini adalah wave 1 yang buat higher high. Dia buat higher high tak? Saya rasa dia buat higher high kat sini. Dan ini adalah satu merah tau. Ini satu merah. Jadi anda sedang tunggu 2, 3, 4, 5. Faham? Ini satu merah. Macam ni. Okay, kalau benda-benda ni dijangka, ni buat higher high. So, dan sedang completekan dia 1, 2, 3, 4, 5 adalah bullish, adalah motif. Dan kita sedang tunggu 1, 2, satu lagi ke bawah. And ini jumpa support. Itu bermakna untuk US 100 pun benda sama. Untuk DAX pun benda sama. It might be lower kat sini. But masih ada room untuk naik lagi ke atas. You don't short dia. You don't short dia. Sadly untuk DAX ni dia tak buat higher high. Boleh tak dia buat satu lagi ke bawah? Boleh. Dia boleh buat benda ni. Jadi kalau ini berlaku, kita punya position akan kena BE. Kalau dia buat macam ni. Kita akan enter lagi dekat sini. Kita akan enter lagi dekat sini. Ini adalah 4 dan dia tak langkau 1 kat sini. Jadi kita akan enter lagi kat situ. Okey, ini adalah untuk DAX. Kalau dia buat double, then kita enter kat bawah. Untuk Nikkei nampaknya bergerak dalam triangle. So, I'm not interested untuk nak trade dia. Triangle saya tak interested. Untuk FTSE sama. Untuk FTSE nothing yang saya interested pada semasa. Sebab dia tak buat higher high. Itu je. Ni dah buat higher high. 3, 4. Dan sini adalah equal leg. Sekejap kita tengok. Dia dah lepas tak? 1, 2. Ini tak lepas 1618 saya rasa. Kalau tak lepas. Jadi dia pull back daripada equal leg. Jadi saya tak interested. Okay, UK 100 saya tak interested. IBEX pun sama dalam equal leg. Jadi saya tak interested. Yang untuk ni saya interested kepada US 500. Sekiranya sini buat 3 wave yang jelas. US 30 sekiranya kita nampak 3 wave yang jelas. Pada waktu ini tak nampak lagi. Jadi masih ada room untuk ke bawah. Dia masih dalam satu kampung. Untuk correction, anda tengok dia buat macam ni. 1, 2. Then anda trade dia. Anda tarik Fibo dia. Okay, itu adalah untuk correction. Pada waktu ni tak dapat. Tak ada apa-apa. Mungkin A ni habis sini. Boleh. A habis sini boleh. Kita tak tahu. Okey. Untuk US 100, sekiranya dia buat double. Sekiranya dia buat ke bawah. Seperti ini dan anda trade dia. Ini adalah untuk US 100. DAX, untuk DAX yang kita tunggu buat double. Sekiranya ini buat double ke bawah, then kita long. Kalau anda trade pada semasa, anda sepatutnya dah enter kat sini, letak BE. Dan apa pun anda tak buat apa kat sini. Okey. Ada soalan untuk indeks? Ada yang minta kepada saya Russell. Saya tak letakkan Russell sebab kat XM kita tak ada Russell. Jadi saya tak letakkan Russell. Okey. Kalau tak banyak sangat. Ini dah 8. Russell untuk apa ganti topik kan. Saya faham kenapa anda tengok Russell. Tapi Russell kalau anda ada peluang, ini adalah antara yang bagi siapa yang nak kumpul dividen dengan pembelian ni. Jadi kalau anda bandingkan kan, kalau anda beli US 30 dengan US 500, US 500 dividen dia lagi banyak.
Sebab 500 syarikat. Dia banyak kali umum dividen, 500 syarikat. Kalau anda ada akses kepada Russell 3000, Russell 2000, anda beli dia. Simpan. Faham kali? Ini untuk dividen. Bagi mereka yang melabur untuk dividen. Dia ada 3,000 syarikat. Hampir tiap-tiap bulan lah, tiap hari, tiap minggu lah dia ada keluar dividen kan. Dia yang equity dalam dividen tu cuma diberi bila company tu bagi dividen. Jadi itu dia. Okey. Ini adalah untuk yen pair. Jadi kita masih memegang kepada indeks akan sampai kepada satu support dan naik selagi tak ada bukti di mana kita ada negatif kita ada yen punya dynamic ataupun kita ada incomplete sequence dekat indeks. Pada waktu ini kita masih pegang kepada indeks ke atas dan yen pair adalah sideways. Jadi USD JPY ni menunjukkan yen pair adalah sideways. Sebabnya kalau kita jangka indeks ke atas, yen sepatutnya jatuh. Tetapi pada waktu ini kita nampak USD JPY belum confirm lagi. Kalau ini breakout kalau ini breakout satu dalam 5 wave, 2 situ ada trade. Kalau dia macam ni, tak payah. Tak ada. Ada trade yen pair lain. Dan ini lebih disebabkan oleh kelemahan US dollar semasa. Okey, Euro JPY naik. So, seperti saya katakan, ini adalah dalam kawasan equilic. Daripada equilic kat sini. Equilic kat sini. Equilic kat sini. So, kita ada bounce kat situ. Kita sedang dalam wave 3. So, ini ke atas. Ini anda pegangnya. Bagi mereka yang trade dia daripada senior itu, anda pegangnya. Bagi mereka yang tak entry lagi, kalau anda nak trade ini, ia lebih sesuai bagi mereka yang trade intraday. 5 minit, 15 minit. Kalau dia breakout 5 wave. 5 wave, 1, 2, 3 anda long. Faham? Ini adalah dalam fractal merah. Dalam fractal subminuet. Ini dalam fractal ini. Dalam fractal ini. Saya tak tandakan selagi dia tak buat high-high. Kalau tak orang trade setiap lekuk. Jadi kita kalau anda nak trade dia, anda tunggu ini breakout 3 wave, anda boleh long, cari dekat 5 minit. Cari entry dekat 5 minit bila dia breakout itu. Itu adalah untuk Euro JPY. GBP JPY, Euro JPY ke atas, ini dijangka melengkapkan wave 3 sebelum dia buat correction dan meneruskan pergerakan ke atas. Anda tak pergi short yen pair. Nampak? Sebab itu saya tak katakan risk off. Yen pair ke atas. AUD JPY. Semasa adalah sideways. Semasa adalah sideways. Jadi ini tak boleh turun bawah lagi. Kalau dia turun bawah lagi, kita terpaksa letakkan 3 macam ni. 3, 4 dan 5 kat sini. Sebabnya kalau dia turun bawah lagi, 4 kat sini cross 1, ini tak dapat jadi wave 3. Kita kena habiskan wave 3 kat sini. Okey, jadi tak ada apa-apa. Untuk AUD JPY, nothing at the moment. Untuk CAD JPY, pullback ini anda boleh trade. Tak kena. Okey, ini kali. Saya sedang tunggu CAD JPY kalau dia buat this pullback. Minyak pun nampaknya nak jatuh. So CAD JPY ada kemungkinan untuk jatuh. Dan indeks buat wave 4. Jadi anda boleh tunggu CAD JPY ni untuk long daripada sini. Jadi tunggu 3 wave jelas. Anda tarik, paling simple anda tarik kepada trend line. Anda tarik trend line, dia break trend line, dan anda nampak 3 wave, anda long. Itu paling simple dia lah. Ni tempat dia. Break trend line, anda long. 3 wave. Okey. Ini kita ada high-high. 5 wave, 1. Kita tunggu 3 wave
correction, CAD JPY. So yang kita ada CAD JPY dan Euro JPY, nampaknya Euro JPY tak sampai. Euro JPY 2, kalau dia turun lagi tadi kita enter. So dalam ini saya keluarkan untuk Euro, mana saya punya ni? Okey. Saya keluarkan untuk Euro JPY. Euro JPY saya keluarkan. Saya keluarkan Euro JPY. CAD JPY masih ada. Apa benda pula tadi? Okey. Itulah untuk Euro JPY. So masih ke atas. Jangan trade tak payah tengok satu-satu candle. Macam ni. Kalau anda trade dan anda nak gunakan apa yang saya letak. Tujuan saya buat yang ni bukan untuk tujuan signal tau. Tujuan saya buat yang ni adalah untuk tujuan nak bagi tahu macam mana kita apply apa yang kita cover dalam kita punya sesi ni. Jadi saya tunjukkanlah macam mana saya apply. Saya letakkan stop loss, saya letakkan limit, saya letakkan stop, saya letakkan bagaimana saya urus trading dan pengiraan lot sizing untuk setiap untuk entry ni lah. So, kita dah risk free untuk position ni. Kita dah risk free. Kita dah ambil partial profit 50%. Dia nak buat apa kat sini, sukati dia lah. Dia pergi kat tempat TP kita, Alhamdulillah. Dia kena BE kita, nak buat macam mana. Kalau ada setup, kita enter. Itu sahaja. Ya? Itu sahaja. Kalau anda nak cuba untuk nak bimbang setiap lekuk, anda tengok benda ni. Kalau contohnya macam 2 ni tadi kan, ni tadi petang tadi. Kalau dia terbentuk macam ni, dan dia turun bawah 1618, daripada sini 1618, kan? 1, 2, 3, anda alihkan stop loss anda kepada sini. Anda alih stop loss anda kepada bawah lekuk ni. Kalau betul dia jatuh, dia akan kena BE juga. Macam tu. Kalau anda risau kepada position semasa, ini adalah wave 2 kan. Jadi kalau dia betul 3 dan 4, tahu. Itu memang saya faham. Saya tak balas. Kalau saya tunjuk mesej berapa banyak yang saya dapat, ramai orang tak percaya. The thing is, jangan pandai trade. Anda cuma ikut sistem. Kalau anda nak ubah stop loss anda dan anda nak cover profit, saya faham. Kalau ini break dan kita katakan ini seperti yang kita tandakan, alihkan stop loss anda bawah ni je. Sebabnya kalau ini betul 3, 4 tak boleh bawah 2 kan. Okey? Alihkan stop loss anda bawah 2 saja. Semalam saya letakkan benda ni. Jadi letakkan dia bawah 2. Bawah 2. Bawah 2 ni. Okey? Bila price naik beyond 1. Ni 1. Lupa saya nak update. Beyond 1, anda akan alihkan stop loss anda bawah 2 ni. Kalau anda nak, saya akan alihkan nanti. Ini breakout, letak alert dan alihkan second position anda kepada sini. Simple. Kalau anda risau pasal position ni, boleh tak dia jatuh lagi? Boleh. Sini boleh jadi flat. Ini kesemua ni boleh jadi flat. 1, 2, lepas tu jatuh ke bawah. Kita nak tengok dia breakout atas. Okey, Euro JPY. CAD JPY kalau dia buat 3 wave. Saya memang nak dia jatuh. Ikut level XM. Kalau yen pair ni dia tak jari jauh. 1 pip, 2 pip dia kali. Kalau yen pair ni tak jauh. Okey.
kita lihat kepada dolar. Dolar. Belum juga dia nak naik ke atasnya. Okey. Kalau ini naik ke atas daripada semasa, kita tak dapat nak trade dia. 1, 2, kalau dia naik macam ni. Ini wave 2. Kalau anda tengok dia punya ni, kalau dia sampai, kalau ini sampai, okey, tadi. Kalau ini sampai kepada 382, anda trade. Kalau dia turun macam ni, naik balik, sampai kat sini je turun balik, itu wave 2, tapi tak cukup sifat untuk kita dagangkan. Faham tak? Saya nak 2, at least 38.2. Okey? Jadi apa yang anda tunggu adalah letakkan alert saja, tak payah tengok. Letak alert kat sini. Masalah bila kita tengok, saya pun akan buat benda sama. Kita tunggu 2 kat sini. Price naik, turun, naik, lepas tu jatuh. Percayalah, daripada 10 kali, 6 kali kalau saya duduk perhati, saya pun masuk. Saya akan short. Short daripada sini. Patutnya kita tunggu atas ni. Kalau saya duduk tengok kan, saya pun akan, dia panggil tau. Mainlah. Faham? Dia panggil. Masuk Kau tunggu apa? Dan tunggu atas aku tak naik dah. Percayalah waktu kita sell kat sini kan. Waktu tu dia mencanak naik terus. 2 tak jadi dia lengkap naik atas terus. Dia reverse terus. Berapa kali kena benda tu? Faham? Tak payah. Sistem kita tunggu 3 wave. At least 382 untuk wave 2. Keluar jurus rahsia. Itu bukan jurus rahsia. Jurus tak tidur. Faham? Kalau dia buat tu, then kita trade. Kita tengok breakout ke atas ni nanti. Kalau dia breakout ke bawah, tak ada hal. Ini cuma macam ni tau. Kalau dia breakout ke bawah, ini masih lagi wave 5. Ini wave 3. Faham tak? Ini 3. Macam ni je. Kalau dia breakout ke bawah, saya rasa saya tinggalkan macam tu. Ni dia. So, tak ada apa. Jangan breakout ni anda sell. Dia nak buat wave 2. Anda tengok dekat ni pun sama. RSI dia pun tak ada major. Tak ada benda yang besar kan. Reverse besar. Dia masih dalam satu. Dalam cousin mengazin dia. Tak ada yang deviate. Tak ada yang jauh sangat. Kita ambil kepada 4 hour pun sama. Correction semasa tak pecahkan trend line. Jadi tak ada apa-apa. Ini masih dalam satu kampung. Masih dalam satu kampung ni. So tak ada apa-apa, biar dia. Let us see apa dia nak buat dan let it shows apa intention dia. Wave 2 kita interested untuk nak short US dollar. Maksudnya anda boleh lihat kepada untuk nak long euro kat sini. Ini dah ada incomplete sequence. Kat sini. Lain daripada tu tak ada. Sini. Dia breakout ke atas. Tak ada hal. Ini 3, 4, 5. Ini 4. Okey. Itu adalah untuk euro US dollar. GBP US dollar tak ada apa-apa waktu ni. Ini dalam equilibrium. So tak ada high. Tak ada apa. So biarkan. Tak interested. AUD US dollar. Kita ada higher high. Kita ada higher high. Kalau dia buat 2 ni. Pilih, anda nak trade euro US dollar, anda nak trade AUD US dollar, anda nak trade USHEF, anda nak trade NZD, anda nak trade UCAD. Cadangan saya, kalau nak cari, saya lebih gemar kepada UCAD. Ini memang structure bearish. So, any 3 wave, anda cari short. Any 3 wave, anda cari short. Selagi dia tak complete. Selagi dia tak complete. Ini adalah 1, 2. Tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Kita memang jangka 618764 akan ada reaksi. Okey, itu adalah untuk UCAD. Jadi UCAD ni yang saya minat. Saya tak dapat bagi level tapi tunggu dia punya bounce. 3 wave saya akan kongsikan level. Sama juga NZD US dollar 3 wave ke bawah.
In fact, actually NZD US dollar ni clearer. Ini clear. Ini clear dan dia dah hampir 382. Satu lagi ke bawah ni. Even kalau dia buat macam ni, saya akan long dia. Macam ni. Nampak? Wave 2, 382. So, kalau ini turun daripada semasa, dalam level ini kita akan cari untuk short. Faham? Untuk long. Faham? Itu adalah untuk New Zealand dollar, US dollar. Pada harga sini. Ada soalan? Kalau dia terus naik, sini 3, sini 4 dan sini 5. Faham? Kita adjustkan ini kepada 5. Ini jadi 3, 4, 5. Ataupun 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 kata. Tak cantik lah. Chart dia tak symmetrical. Tak kena yang rupa chart dia. Faham apa kita tengah tunggu? Jadi kalau ini ke bawah daripada semasa, dia letakkan alert. Kalau anda tak ada trading view, gunakan anda punya MT4 ataupun MT5 tu. Lepas tu letakkan notification. Ataupun dekat investing.com. Anda boleh buat kat mana price dia yang anda nak keluar notification. Investing.com. Jadi pastikan dekat handphone anda download app sama dengan email yang sama. Jadi kalau dekat apps dia berbunyi, dekat laptop, dekat komputer anda bunyi, dekat phone anda pun bunyi. Okey, kita tunggu dia punya correction ni untuk NZD US dollar sama. NZD US dollar, untuk UCAD, ni adalah untuk UCAD, mana UCAD kita? UCAD, this move. Jadi anda sedang cari peluang untuk nak short US dollar selepas trend establish. 5, 3, 5 tak complete lagi. Jadi kita jangka ini masih ke bawah. Okey. Ada soalan untuk US dollar? Tak juga trading view. Saya tak lukis semua kat trading view, Galih. Tak. Trading view ni saya lukis dulu, saya tak lukis habis. Saya lukis sebab saya kongsikan chart. Saya kongsikan yang sharing ni. Lepas tu saya bagi link dia kan, semua boleh tengok. Kalau tak, saya tak guna pun trading, tak not really mustahak pada saya. Saya tak guna trading view. Saya banyak guna lain platform. Ini tak user friendly. Kalau anda lukis Elliott Wave kat sini, dia duduk lari-lari tau. E-signal, MetaQuote, okey. Multi layout, MT4 pun ada multi layout. MT4 pun ada multi layout. Kan, cumanya nak lukis Elliott Wave dia tak user friendly lah. Saya cuba lukis dekat MT4, MT5, ya Allah. Mencabarnya dia, hai. Kalau buat dekat H4 daily, tak ada masalah. Bila kita buat dekat hourly, wah, siapa yang pernah buat, mungkin anda buat 1-2 chart. Saya buat yang chart yang saya kongsikan ni 29, 32, saya pun tak ingat berapa. Hoi, dia punya sabar tu lain macam. Besok buka, semua lari. Ya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Okey? Tu masalah dia. Dia lari balik. Kita dah penat-penat lukis, dia lari balik. Okey, kalau tak ada soalan untuk US dollar, dollar pair yang kita tengok adalah kepada ini, U-Shave. GU ni tak ada. Kalau dia breakout, kalau ini breakout ke atas, kalau ini breakout ke atas, GU ni, breakout ke atas, then only kita, maksudnya macam ni, 1, 2, ini mungkin untuk ni, 1, 2, dan habiskan ini. Habiskan yang ini, 4 ni anda boleh trade untuk shorter term.
4 tu anda boleh trade. Tapi untuk intraday, tapi saya tak entry yang tu. Ini. Jadi kita padam GU kat sini. AUD US dollar, AZD US dollar, UCAD, EU, USHEF, semuanya ada incomplete sequence. Dulu saya pakai web trader, entry kat phone, susahnya hidup. Okey, web trader okey kali. Web trader okey, tapi nak lukis dia sakit. Nak buat technical dia, bagusnya trading view ni dia banyak tools. Dan dia boleh share, itu yang penting. Bagi saya untuk share, yang lagi bagus, ada lagi platform lagi bagus. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada commodity dan crosses. Gold, saya tengah tunggu dia buat correction. Sekiranya dia naik balik, ini masih wave 5. Okey, ada tunggu correction. Sebab setakat ini, kalau kita lihat structure semasa, ini low dia kan. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5 dia boleh habis kat sini. Kalau dia turun 6, 7, belum 8, 9. Then 1, 2, 3. Faham? Guna SNR pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Asalkan disiplin jaga duit. Itu je. Okey. Sekali lagi saya tunjukkan. Ini adalah untuk gold. XAU US dollar. Katalah anda ambil gold low dekat sini tadi. Mana gold kita ni? XAU USD kita ambil kat sini. Okey. Okey. Daripada semasa, mana low dia? Kalau kita kata structure ini, low dia yang ini. Betul tak? Ini low dia kan? MT5, bersabar Ustaz. Saya pernah buat. Lukis 3, saya tengah lukis 3, dah lah 3 tu ambil masa. Satu dia kan. Besok, bila off MT5, esok semua lari ke tempat lain. Aduh, dah lah siap lukis dari monthly sampai kepada H1. Dah lukis semua tu. Sekali buka chat besok, semua lari ke tempat lain. Allah. Ustaz ada kedai PC. Tanyalah dia. Tiba-tiba kau ada kedai PC kan. Saya punya laptop ni kena nak repair ni. Siapa boleh repair? Kena air ni. Okey, ini wave 1. Ini wave 2. Ini nombor 2. Ini 3. Katalah kita katakan ini 4. Ini 5. Kalau dia breakout ke atas, ini jadi 6. Ini jadi 7. 7 tu tak dapat. Anda kena tunggu 8, 9. Faham? Selagi 8 ni tak break 6. Macam ni. Anda tunggu 8, 9. Then, ini 8. Dan baru kita buat benda ni. Kerja error. Sabar, Fian. Sabar. Faham? Faham tak? Macam mana nak kira? Tak payah buat alien wave. Anda kira benda ni je. Anda nampak kat mana dia start. Sekali lagi saya tunjukkan. Macam ni je. Anda nak tahu kan? Anda nampak struktur ini. Dia mula daripada sini. Ini tempat dia. Struktur ini. Struktur yang ini. Yang ini. Ini tempat dia start. Ini ground zero dia. Ini ground zero dia. Jadi, naik paling high sekali. Ini 1. Low sekali 2. Lepas tu katalah kita tengok ni 3. Ini 4. Katalah anda nak ambil kecil-kecil. 5. Ini 6. Tiba-tiba dia naik terus. Kalau dia tak naik, kalau dia buat macam ni, 5, 1, 2, 3.
Jadi kalau itu berlaku, kita ada higher high, breakout 5, anda long daripada sini. Faham? Anda long di situ. Tak kira lah anda buat apa pun. Anda long di situ. Kawan saya ada kad Damansara kalau nak repair. Dia buat house to house tak? Air jatuh, air aircon. Mandi saya punya laptop ni. Kalau dia boleh datang kat rumah, saya bayar untuk dia datang ke rumah. Kalau Damansara lagi senang lah. Kontak saya nanti, Rosan. Kontak saya lepas ni. Okey, kalau dia datang, boleh datang buat house service datang, dia buka, tengok apa rosak. Tu lebih bagus lah. Kalau kata tak dapat, dia kena bawa balik, dia bawa balik lah. Okey, kontak saya lepas ni. Thank you. Okey, nampak benda ni? Faham tak maksud saya? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita jangkakan satu cycle. Dan sini cycle ni 5 wave yang break out. Ini anda boleh long kepada sini. Itu adalah untuk gold. Itu yang kita tengah tunggu kat sini. Kalau dia turun ke bawah. Kalau dia naik lagi ke atas. Sama juga kalau dia naik ke atas. Ini yang anda nak apply apa yang anda dah belajar sebelum ni. Kalau dia naik ke atas, ini 1. Tak pula. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Lepas tu dia naik balik. Kalau dia naik balik, ini 6. Ini 7. Boleh tak dia jatuh? Ada. Dia orang boleh kalau saya nak minta. Tapi lambat. Bila nak buat? Saya lebih selesa guna barang saya. Kalau 7, tak boleh. Dia kena 8, 9. 8, 9. Baru dia buat 1, 2, 3. Itu kita long juga. Selagi ini incomplete. Faham tak benda ni? Satu saya duk kata tak payah buat elite wave. Anda kira benda tu ke. Anda kira lekuk dia je. Ada incomplete sequence, ada trade. Ada incomplete sequence, ada trade. Tak tahu juga, anda pergi tengok chart saya. Kat mana ada incomplete sequence. Tarikkan tempat yang ada hijau ni. Yang ada line-line. Mana lagi nak cari benda macam ni? Okey. Silver pun sama. So, sekiranya dia buat 3 wave, ini wave 2. Anda long daripada sini. Jadi, anda letakkan alert kat bawah ni. Letakkan alert. Dia turun. Kalau dia turun macam ni, ini 5, 1, 2, 3, turun lagi, kita long di sini. Okey? Itu adalah untuk silver. Gold pun sama. Pilih salah satu lah, gold ataupun silver, jangan trade dua-dua. Minyak tak ada. Minyak anda tak buat apa. Minyak kalau dia buat high satu lagi, dan kita consider, dan kalau dia break higher high, dan kita consider. Kalau tak, saya tak interested kepada dia. Okey, copper pun naik ke atas. Dan kita ada untuk Euro AUD. Euro AUD kalau dia buat, kalau nampak, ni tak nampak. Konektor dia tak jelas. Ni konektor dia tak jelas. Ini tempat konektor dia semasa. Tapi kalau kita ambil konektor semasa, 100% dia atas daripada invalidation. Jadi, ideally, dia jatuh dahulu. Faham tak? Saya nak dia jatuh dahulu macam ni. Then, kalau sini konektor, anda trade daripada sini untuk short. Untuk sini. Untuk short. Faham tak? Ini. Then, anda short dia. Dan anda nak tengok bahawa 123.6 dia berada di bawah 2 ni. Okey, yang ni. Jadi saya nak yang lebih deep sikit, correction deep sikit. Macam ni. Dan barulah entry kita kali ni. Dan 123.6 tak sampai 2. Faham? Dan anda trade kat sini. Kalau ini berlaku. Only trade dia kalau ini berlaku untuk short. Untuk short. Jangan long lah pula. Sebab ini ada incomplete sequence.
1212. Okey, itu adalah untuk apa tadi? Euro AUD. Euro GBP tak ada apa-apa, nothing. Ini mungkin wave 5 dan kita sedang buat wave 4. Tak ada apa-apa, tak interested. Not interested pada level semasa. Tak interested pada level semasa. Kalau anda nampak saya duk lukis sengit-sengit tu, saya tak kira lah tu. Sebab dia tak ada apa-apa. Jangan masuk lekuk-lekuk tu semua. Tolong jangan masuk lekuk-lekuk tu semua. GBP AUD ini bukan lower low. Ini bukan lower low. Jadi dua ni kita tak dapat nak trade. Okey. Sama juga dengan GBP NZD. Sini bukan lower low. Kita sedang tunggu kepada satu flat. Jadi kita tak trade dia. Kalau ini breakout 1, bukan breakout B, breakout 1, 3 wave, anda boleh short. Bukan breakout B, breakout 1. 3 wave, anda boleh short. Belum sekarang. Okey? Ada soalan khusus? Anything? Yang kita nak tunggu sekarang adalah ini, US 500, US 30, CAT JPY. CAT JPY itu something yang nyata lah, yang jelas. Dia punya setup. Kalau ada trade CAT JPY, anda tak trade UCAT. Jadi saya letakkan ke sini, same as CAT JPY. Jadi anda pilih salah satu. Kalau anda nak trade dollar pair, anda trade USD CAT. Kalau anda nak trade yen pair, anda trade CAT JPY. Tapi anda tak trade dua-dua. Kalau anda nak trade satu yen pair, satu dollar pair, anda trade CAT JPY, anda trade euro US dollar ke, AUD US dollar ke, NZD US dollar lah. Yang juga nyata. Faham? Kalau tak, anda sedang trade benda sama. Itu banyak kali tunjuk kan. Kalau tak, anda sedang lawan diri sendiri. Itu yang lagi best. Dia masuk dua-dua. CAT JPY, bukan lawan diri sendiri. Dia masuk benda yang sama. JPY. Kan, lepas tu dia masuk USD CAT. Kita ambil CAT US dollar. Dia sedang trade benda sama. Lepas tu dia layan perasaan dia sendiri. Faham? Lepas tu dia layan perasaan, jiwa raga dia. Itu tak tahan tu. Dia kena stop loss, dua-dua kena stop loss. Dah. Okey? Ini benda, ini anda sedang lawan perasaan anda sendiri. Kalau anda trade dua-dua kena stop loss, dua. Sama. Of course, dia tak sama satu-satu. Dia takkan satu-satu sama turun naik. Tak. Tapi anda tengoklah struktur dia. Ni yang kita kata nikmat Tuhan mana yang kita nak dustakan kan? Faham? Anda tengok struktur dia. Struktur dia sama. Kita tak. Kalau anda trade benda ni, kalau ini kena stop loss, ini 90% kena stop loss juga. Faham? Kalau dia dah berubah, kalau ini dah berubah, 90% ini pun akan berubah. Anda masuk dua-dua. Dua-dua lah kena. Faham Jangan masuk dua-dua. Pilih salah satu. Demam kan? Okey, pilih salah satu jadi kalau anda dah trade CAT JPY, anda boleh pilih pair lain. NZD ke, AUD ke. Okey. Pernah fikir tak benda-benda macam ni? Saya, yang ingat tak kita share ini dahulu kan? Ingat tak kita share benda ni dahulu? Galih, ingat tak benda ni? Apa? Ni. Saya ingat lagi bila saya tunjuk benda ni kan. Lepas tu ada hamba Allah ni lah. Mesej saya kat tepi. Patutlah. Apa yang patutlah. Tiba-tiba saya tak kenal nombor, tak ada. Patutlah. Maaf, saya tadi ikut Encik punya webinar. Itu cerita webinar 2 tahun lepas. Barulah saya faham kenapalah saya buat lain. Euro GBP dengan GBP
Chef kan. Kita tunjuk benda ni dulu, ingat tak? Kita tunjuk benda ni dahulu kan. Ni. Ingat tak benda ni? Yang kita cerita dulu kan. Dia tengah lawan diri sendiri. Aduh, sedih. Satu dia pergi long. Satu dia pergi long. Dua-dua dia long. Anda sedang hedging diri sendiri, faham tak? Euro GBP Anda long. GBP Chef Anda long. Anda sedang hedging. Position sizing dah betul. dia jadi kosong lah. Gerak je jadi kosong. Tak ke mana. Faham? Anda sedang lawan diri sendiri. Dia tak satu-satu pip. Tapi of course kurang lah jadi je. Jangan buat benda-benda macam ni. Ini memang mirror. Ini memang cermin. Of course dia tak satu-satu. Tetapi struktur dia sama. Sebab itu tadi CAD JPY dengan USD CAD anda tak masuk dua-dua. Jangan buat hal. Faham? Bukan Rosdi. Tersedak Rosdi. Rosdi tengah kerja. Jangan buat hal. Ada yang masuk euro US dollar, euro JPY, satu long, satu short. Takkan lawan dia hedging. Dia lawan diri sendiri. Aduh, macam-macam. Okey. Mana tadi? Kita kat JPY jadi dollar pair UChef. UChef pun sama sebenarnya. UChef ni adalah untuk UChef. Saya lupa cerita UChef. UChef kita dah nampak 5 wave. Ni UChef Nampak? Sini 5 wave. 5 wave 1 2 3 4 5. 1 2 3 anda tengok 1 2 3 naik lagi. Then anda boleh short untuk UChef. Thank you. Okey, ini adalah untuk UChef. Jadi kalau dia buat 3 wave, anda boleh short Ini wave 1. Satu merah. Ini 2. Okey, itu adalah untuk UChef. Lain sama lah. Okey. Siapa yang tadi duk mesej saya dan tutup Euro JPY, sayang. Ada alihkan kat sini je. Alih kat bawah tu je. Kalau dia break out ini, anda alihkan kat sini. Okey, belum lagi. Biar dia buat kerja dia. Okay. Percaya kepada sistem, ikut saja. Jangan tamak, tak ada cerita bimbang-bimbang entry, anda dah jaga duit. Kalau anda bab tak jaga duit, itulah yang kita bimbang. Tiba-tiba untung banyak sangat. Oh, saya trade, saya dah untung banyak tu. Simple je. Orang patutnya akaun anda risikokan $10 kat situ, anda risikokan $100. Sekarang ni tengah profit $1,000. Kali ni nasib baik. Kalau dia yang tak betul tu, yang bukan tak betul, market tak berjalan sama seperti yang kita jangkakan, habis duit. Tak ada, jangan trade macam tu. Dia slow, steady, relax. Dan anda kalau nak buat boleh, tapi anda dah untung. Anda ambil some bahagian untuk buat benda tu. Jadi kalau anda masuk EJ satu lot kat sini, anda ada account lain yang anda boleh masuk 5 lot. Ni sini. Tapi duit tu margin untuk yang itu sahaja. Duit untung contohnya. Entahlah. Kalau anda nak buat benda tu. Kalau anda dah mampu, anda boleh buat benda tu. Kalau belum ada, jangan. Itu je. Okey? Jangan pula satu account buy, satu account sell. Itu hedging. Itu tak boleh. Dekat XM, hedging inter-account tak boleh. Anda nak hedging sama account boleh. Maksudnya dalam satu nombor account boleh. Nombor account ini. Lepas tu ada buy satu. Lepas tu ada lock dia dengan hedging. Itu boleh. Tapi dua account berbeza. Satu buy, satu sell tak boleh. Bonus anda boleh ditarik dan lain-lain tindakan boleh diambil kepada anda. Ada sebab dia. Okey, ini adalah untuk Euro JPY. Maksudnya Euro JPY ni kalau breakout,
Kalau breakout, ini anda boleh entry. Wave 2. Okay. CAT JPY pun sama. Lain daripada tu, Euro AUD. Euro AUD ni tak tahulah dia dapat ke tak. Euro AUD ni, kalau dia buat yang dalam tadi, ingat Euro AUD dia kena buat correction dalam. Ini adalah A. Ini adalah A merah, B merah, C merah. Okey, ini adalah untuk Euro AUD. Jadi only dalam keadaan ini anda trade dia. Ya, tahu. Only dalam tahu tak kenapa tak boleh kali? Sini saya terangkan kenapa tak boleh. Ia disadvantage kepada broker, terutamanya broker yang memberikan leverage tinggi dan anda ada kredit. Anda buy kat sini. Anda sell kat akaun ni. Kenapa dia tak boleh? Ada orang tanya kenapa tak boleh. Akaun saya sekati saya lah. Okey. Bila anda menggunakan dua akaun berbeza, anda ambil leverage 888. Modal anda $10. Anda boleh pegang 880 unit. Okey. Sini pula sama juga 8888. Maksudnya 8 lot lah micro, dan anda full margin. Anda loss kat sini. Anda loss. Okey, di mana losses anda mungkin negatif. Yang ini. Anda win kat sini. Di mana winners anda adalah positif lah. Okey. Siapa yang tampung loss ni? Broker. Okey. Even kalau dia B-book, balance dia akan affected by ini. Balance B-book punya balance akan affected by ni. Sebab itu anda tak boleh untuk inter-account. Dalam satu account anda tak dapat buat benda tu sebab leverage dan margin dikira sebagai satu. Sebab itu anda boleh buy and sell instrumen sama dalam satu account. Sebab margin anda dikira sebagai satu. Antara account tak boleh. Itu sebab dia. Kalau anda account anda bukan B-book, A-book account dan masuk kepada ECN. Dan sini anda ambil leverage tinggi dan market bergerak laju. Negatif ni siapa bayar? Boleh terjun broker tu kalau dia negatif banyak. Kita tak pergi simpan margin. Tu sebab dia. Itu adalah bukannya untuk melindungi anda saja. Dia untuk melindungi broker. Itu praktis yang tak ethical lah kepada broker. Tu sebab dia. Okey, jadi ini saya save. Anda ambil dekat Discord sebentar lagi, ambil kat sana dan download dekat sana. Chat pun semua dekat sana. Okey, kejap saya save dahulu. Okey, download dekat sana lepas ni. Itu saja untuk kita punya sesi pada petang ni. Buat benda berulang, buat benda biasa, hari-hari kita cerita yang sama kan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah berjumpa lagi pada esok hari. Rosan, nanti bagi tahu saya, inform